رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أما بعد أخلص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, kita dah di penghujung kitab sebenarnya. Dan saya ingat kalau kita syarah laju memang boleh habislah kitab pada malam ni. Kita tengok bagaimana kalau boleh kita habiskan kitab dan insya-Allah kita akan start sesi akan datang dengan kitab yang baru insya-Allah. Baik, kata pengarang mad dalilu ala anna al-imana syartun liqabulil a'malis salihat. Al-jawab qala ta'ala wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Surah An-Nisa. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. Baik, kata pengarang, apakah dalil yang menunjukkan bahawasanya iman adalah syarat penerimaan segala amal soleh? Maka sebagaimana yang telah kita syarahkan dalam bab-bab yang terdahulu tentang iman, maka kita dah faham bahawasanya iman ini adalah syarat bagi amalan-amalan soleh kita diterima. Kerana amalan soleh yang kita lakukan, dia ada beberapa angle yang perlu kita tahu untuk kita faham bahawasanya amal kita itu adakah ianya diterima ataupun tidak. Yang pertama ialah kita perlu faham daripada sudut angle akidahnya. Angle akidahnya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam sesi-sesi yang terdahulu, dan mungkin ada di kalangan para sahabat dalam ni yang baru join ataupun mungkin tidak mendengar syarahan tersebut, maka perlu kita ketahui muslimin dan muslimat dirahmati Allah bahawasanya dalam salah satu daripada perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang mana Imam Al-Ghazali menyatakan la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah ibadah ini melainkan setelah seseorang itu dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Makna kata iman adalah syarat bagi diterima amalan. Kalau seseorang dia beramal dengan amalan yang soleh seperti sedekah, zakat, puasa dan sebagainya, tetapi dia tidak mendasari ataupun ibadahnya itu, segala amalan kebaikannya itu tidak didasari dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekalian amal ibadahnya itu adalah seumpama debu yang berterbangan. Bagi mereka yang berbuat kebaikan di dunia ini tetapi tidak didasari dengan iman yang benar, kebaikannya itu adalah kebaikan tetapi kebaikannya itu tidak bermanfaat di hari akhirat buatnya. Apa maknanya? Maknanya ialah kebaikannya itu dibalas oleh Allah Ta'ala dalam bentuk kebaikan yang lain di dunia. Di dunia sahaja. Kerana dia tidak mendasari amal ibadahnya itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka melakukan kebajikan-kebajikan yang berbentuk muamalat sesama manusia seperti sedekah, berbuat baik dengan jiran dan sebagainya, maka perbuatan-perbuatan baik ini akan dibalas atau diganjari oleh Allah Taala di dunia ini. Tapi perbuatan-perbuatan seperti ibadat yang makhsusah, ibadat-ibadat khusus seperti solat, puasa dan sebagainya, haji, maka perbuatan-perbuatan tersebut tidak dikira sah, tidak sah daripadanya. Maknanya dia melakukan perbuatan itu pada hakikat di sisi syarak, perbuatannya itu adalah sia-sia. Kerana apa sia-sia? Kerana tidak didasari iman yang betul. Syarat untuk kita punya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bukan syarat diterima saja, syarat sah ibadah itu sendiri. Syarat sah dengan syarat diterima, itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan keimanan yang benar. Maknanya keimanan itu tidak boleh bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita ulang dan sering kita murajaah kembali tentang akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala.
keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, tiada keraguan pada kewujudan Allah. Wujudnya Allah Ta'ala itu tiada permulaan, dia bukannya ciptaan, dia tidak diciptakan oleh sesuatu. Wujudnya juga tiada pengakhiran. Allah Ta'ala maha suci daripada segala kekurangan. Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluknya sesuai dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Dia bukan jisim yang besar seperti gunung atau jisim yang kecil seperti habuk. Dia bukan jisim yang kasif yang kita boleh pegang dengan tangan seperti batu atau kayu. Dan dia bukan jisim yang latif seperti cahaya atau kegelapan. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dia menciptakan makhluk, dia tidak berhajat pada makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin, iaitu dia maha kaya, terkaya daripada berhajat kepada makhluknya. Allah berfirman, Allahus Samad, dia tidak berhajat pada makhluknya, makhluknya yang berhajat kepadanya. Justeru Allah Ta'ala tidak berhajat pada tempat, tidak berhajat pada masa, tidak berhajat pada arah, tidak berhajat pada arash, tidak berhajat kepada syurga, tidak berhajat pada langit, tidak berhajat kepada apa-apa sahaja. Kerana Allah Ta'ala itu maha suci daripada sekalian sifat kekurangan, dan sekalian sifat makhluk itu adalah sifat kekurangan. Dan di antara ciri-ciri terbesar makhluk ialah mengalami perubahan. Di antara ciri-ciri terbesar makhluk ialah berhajat kepada sesuatu yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bukan seperti kita yang berhajat kepada sesuatu yang lain, yang lemah, yang bersifat dengan sekalian sifat kekurangan. Maka Allah Ta'ala itu Tuhan, kita adalah pencipta. Allah Ta'ala itu Tuhan, kita adalah ciptaan. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akidah yang benar, akidah yang didasari oleh manhaj ahli sunnah wal jamaah, yang mengikuti salah satu daripada dua, sama ada dia mengikuti al-Asy'ariyah atau dia mengikuti al-Maturidiyah. Ada pun sebahagian ulama kata al-Asy'ariyah humul Maturidiyah, al-Maturidiyah humul Asy'ariyah. Asy'ariyah itu adalah Maturidiyah dan Maturidiyah itu adalah Asy'ariyah. Kerana perbezaan yang berlaku dalam mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah semata-mata pada perkara yang furu' sahaja. Adapun usul akidah, asal akidah tu, maka mazhab ahli sunnah itu berpegang sama tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanpa iman yang betul, manusia itu berada dalam kerugian. Allah Ta'ala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di dalam ayat ini jelas Allah Ta'ala menyebut tentang betapa manusia itu rugi. Masa yang ada pada mereka, kehidupan yang ada pada mereka, kerana setiap yang berlaku pada kita ini adalah berkaitan dengan masa. Kehidupan kita yang kaya, yang miskin sebelum yang kaya sebelum miskin contohnya, itu masa yang mengubahnya daripada kaya kepada miskin, atau daripada sihat kepada sakit, atau daripada muda kepada tua, lapang kepada sempit, hidup kepada mati. Itu semua dengan perubahan atau peredaran masa yang berlaku ke atas makhluk. Maka kalau kita tidak ambil peluang untuk menggunakan masa-masa yang ada ini untuk kita mengaji tentang akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah, maka Allah Ta'ala berfirman, innal insana lafi khusr. Manusia itu sesungguhnya berada dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu. Allah mula ayat ni dengan illa, selepas istisna, selepas pengecualian, Allah sebut illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman dulu. Allah Ta'ala tidak berfirman illal ladzina amilus salihat, tapi Allah Ta'ala berfirman illal ladzina amanu. Kenapa dimulakan iman dulu? Kerana iman itu adalah syarat diterima amalan tu, wa amilus salihat. Maka kalau orang tu dia beriman, kemudian ditambah pada keimanannya amal yang soleh. Kalau orang beriman, dia beramal soleh, kemudian dia menjadi orang yang muslih. Muslih ni yang maknanya yang dia melakukan pesan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu terbina dengan nasihat. Maka dia bertindak sebagai pendakwah, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Yang ini merujuk kepada tindakan seorang yang dia telah belajar ilmu dan dia mestilah menyebarkan ilmunya. Kerana apa? Kerana zakatul ilm ta'limu. Zakat ilmu itu ialah mengajarkannya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Apabila kita belajar tentang keimanan, kita memperbetulkan keyakinan kita, kita tajdid balik iman kita, maka di situ kita faham bahawasanya insya-Allah kita berharap pada Allah, moga-moga kita bukan terdiri pada kalangan orang-orang yang rugi. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Taala, innal insana lafi khusr. Kerugian ini adalah kerugian yang nyata di hari akhirat. Kerugian yang nyata di hari akhirat. Kerana apabila seseorang itu berada di alam barzakh, dicabut nyawanya, datang kematian padanya, maka apabila nyawa berada di tenggorokan atau nyawa telah dicabut, berada di pada alam barzakh, maka pada saat itu dia tahu bahawasanya dia berada dalam kerugian, wal'iyadzubillah. Segala amal baiknya jika tidak didasari dengan iman yang benar, maka segala amalannya itu adalah rugi. Kalau diminta kembali balik ke dunia ini juga, itu adalah perkara yang pasti tidak akan berlaku. Kerana manusia ini apabila telah wafat, apabila telah mati, telah putus nyawanya, telah keluar roh daripada jasadnya, dia tidak akan kembali semula ke dunia ini untuk melakukan amal-amal yang soleh. Especially lagi apabila tidak melakukan seafdal amalan, iaitu beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apabila seseorang dia melakukan amal soleh yang didasari oleh iman, itu syarat pertama, iman. Yang kedua, tadi angle akidah. Yang kedua ialah angle ibadah dia. Angle fiqh dia. Ini disebut angle fiqh ni maksudnya apa? Ibadahnya itu mesti dilakukan pula dengan tata cara yang betul. Syaratnya dan rukunnya mesti diraikan. Kalau dia solat, dia puasa, tetapi syarat sah puasa, syarat sah solat, dia tidak lakukannya, dia tidak meraikannya, atau rukun-rukun puasa, atau rukun-rukun solat, seperti dia melakukan takbiratul ihram dengan cara yang salah, seperti dia membaca al-Fatihah dengan cara yang salah, maka ini juga adalah bentuk-bentuk kerugian. Kerana apa? Kerana apabila seseorang itu dia beramal, tapi amalnya itu adalah tidak berdasarkan kepada ilmu, sedangkan Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Maka ini menunjukkan bahawasanya setiap amalan kita mesti didasari dengan ilmu. Tak boleh seorang tu dia solat ikut-ikut je. Ikut-ikut tu maknanya dia tidak mendasari solatnya itu dengan ilmu. Bacaannya, rukun-rukun qaulinya, rukun-rukun fi'linya. Ada sebahagian orang masih lagi melakukan solat dalam keadaan salah. Seawal takbiratul ihram juga telah menyebut takbiratul ihram dengan salah, yang berulang kali juga kita tegur. Pada kalimah Allahu Akbar disebut Allahu Akbar, sedang makna Allahu Akbar itu adalah Allah itu gendang. Allahu Akbar itu maknanya Allah Maha Agung kekuasaannya. Itu berbeza. Bahasa Arab ni tak sama dengan bahasa Melayu. Kita tambah satu mad, tambah satu huruf alif untuk memanjangkannya. Akbar dengan akbar, dia akan mengubah makna. Maka seawal takbiratul ihram pun masih ada lagi yang salah. Kerana apa? Takbiratul ihramnya tidak didasari oleh ilmu. Sujudnya, rukuknya masih lagi ada yang tidak sempurna. Wal'iyadzubillah. Bukan setakat sempurna, tetapi paling minimum yang diterima pun masih ramai lagi yang jahil akan perkara tersebut. Kerana apa? Kerana kehidupan mereka hanya seputar mengenai keduniaan. Bagaimana nak berjaya, bagaimana nak jadi kaya. Berjaya dengan makna nak jadi kaya. Nak dapat pangkat tinggi, nak dapat itu, dapat ini. Itulah manusia hidupannya. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Semoga Allah Ta'ala tidak jadikan mereka, tidak jadikan kita seperti mereka ini. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apabila kita nak melakukan ibadah setelah betul iman kita mengikut dasar ahli sunnah wal jamaah, maka hendaklah kita beribadah dengan cara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Taala, dengan cara dituntut oleh syarak. Sebagaimana kita tahu Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi pernah menegur seorang sahabat yang mana dia melakukan solat dalam keadaan tak betul. Maka Nabi tegur dia. Nabi kata, kamu belum solat. Sehinggalah sahabat tersebut kata kepada Nabi SAW, aku dah buat apa yang terbaik, yang dia rasa terbaik. Tetapi tidak mengikuti apa yang manasik ibadah itu secara sempurna yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka dia minta Nabi ajar. Barulah Nabi ajarkannya ibadah yang betul. Ini menunjukkan ibadah solat yang betul. Ini menunjukkan bahawasanya ibadah juga perlu dilakukan dengan cara yang betul. Tinggalkan perdebatan dengan orang jahil yang mengatakan, aku dah semayang dah, soal terima tak terima tu urusan Allah. Ini orang jahil.
Ini orang jahil lagi jahil murakkab. Apabila ditegur, dia tidak mahu insaf dengan kebenaran, bahkan ditambah kejahilan lagi dengan kesombongan. Dia sombong, dia tak nak ubah dia punya ibadah kepada yang baik, bahkan dia mengatakan, aku dah buat dah. Yang sekadar apa yang aku tahu, lebih itu urusan serah pada Allah. Tidak. Dalam ibadah, dia bukan boleh main suka hati. Kerana ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah ni maknanya terhenti setakat apa? Terhenti setakat apa yang disebut oleh Nabi SAW. Mana boleh kita nak tambah solat subuh 3 rakaat pasal terlalu sedap solat. Mana boleh kita solat isyak itu 1 rakaat kerana badan terlalu letih. Dalam ibadah mesti ikut syarak. Apabila kita sebut ikut syarak, mesti dilakukan tata caranya dengan betul. Takbirnya dengan betul. Tak boleh kita kata Allahu Akbar, kemudian kita tegur. Maka ada sebagian orang jahil kata, Allah Ta'ala tahu apa yang kita niatkan. Wal'iyadu billahi ta'ala. Kalau semua benda main ikut niat, maka penceraian, talak. Menceraikan isteri. Ada sebagian orang menceraikan isterinya dengan dia berkata, aku ceraikan engkau. Kemudian, aku tak niat bercerai. Maka apakah yang berlaku kalau masuk dekat mahkamah syariah? Jatuh talak walaupun dia kata, aku tidak niat cerai. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam masalah ini. Sebagai orang kata, niat aku dah betul. Allah Ta'ala tahu niat aku. Tak payah lakukan cara yang betul. Sebut je macam mana pun. Allah Ta'ala tahu. Ini kalam ataupun perkataan-perkataan orang yang jahil. Wal'iyadu billahi ta'ala. Maka semua ibadah mesti ikut manasiknya yang betul. Mesti ikut tata caranya yang betul. Mesti ikut tata caranya yang betul. Barulah dibincang soal ibadah itu diterima atau tidak. Ni baru cerita pasal ibadah itu sah atau tidak. Beriman, menjadikan ibadah kita sah. Kemudian barulah masuk dalam masalah rukun dan syarat. Barulah ibadah itu sah. Barulah dalam angle tasawuf diceritakan tentang ibadah itu diterima atau tidak. Adakah ibadahnya dalam solatnya dia ada khusyuk? Adakah dalam ibadah solatnya itu dia ikhlas kerana Allah ataupun dia melakukan ibadah kerana riak pada Allah? Kerana riak mengharap pujian makhluk. Barulah masuk dalam angle diterima. Diterima ni maknanya apa? Diberi pahala ataupun tidak. Yusabu amla. Diberi pahala ataupun tidak. Jika diterima, sebab tu ada setengah imam apabila mulakan solat dia akan kata ikhsha'u salatakum. Khusyukkan solat kita. Fa inna thawaba ala qadril khusyuk. Kerana pahala itu bergantung pada kadar khusyuk kita. Bagaimana kita nak khusyuk? Itu kena belajar. Ada sebagai orang dia tak belajar. Khusyuk dia rasa-rasa. Khusyuk dia rasa-rasa. Tak ada khusyuk pun tak belajar. Bagaimana dia nak tahu untuk melakukan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan khusyuk itu apa makna khusyuk? Khusyuk ni ialah menzahirkan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala walau lahzah, walaupun seketika, walaupun seperludah. Seketika ni maknanya milisecond, 1 detik. Terlintas dalam hati dia ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dikira sebagai khusyuk. Khusyuk ni bukan apa kita panggil dalam istilah bahasa Melayu itu bukan makna khusyuk. Khusyuk ni adalah ibadah hati, perbuatan hati. Bila sebut perbuatan hati, maksudnya apa? Maksudnya ialah dia mesti di dalam hatinya itu menzahirkan ketakutan pada Allah. Walau lahzah, walaupun seketika. Lagi lama lagi banyak pahala dia. Kerana pahala solat itu diberikan atas khusyuknya. Setelah solat tu betul. Kalau solat tu daripada awal tak betul. Ada orang khusyuknya khusyuk yang tipu-tipu. Seperti orang yang gagal dalam akidah. Ada yang solat takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi dia bayang Allah. Dia bayang Allah tu besar, macam patung besar. Ada tangan, ada kaki. Kemudian Allah Ta'ala sedang tengok dia macam patung dekat Batu Kif. Wal'iyadzubillah. Kemudian dia rasa gerun dengan patung tu, dengan bayangan, dengan imajinasi. Itu bukan khusyuk. Itu bukan khusyuk. Itu adalah tipu daya daripada syaitan yang mengubah akidah daripada beriman kepada tidak beriman. Khusyuk ni bukan dia takut kepada gambaran dia tentang Allah. Khusyuk ni dia menzahirkan ketakutan pada Allah. Apa makna menzahirkan ketakutan pada Allah? Iaitu pada dirinya dia mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala ini jika hendak mengazabkan dia, Allah Ta'ala pasti berkuasa mengazabkannya.
Tetapi apa yang berlaku? Allah Ta'ala tidak mengazabkannya, bahkan Allah Ta'ala menunjukkannya ke jalan kebaikan sehingga dia boleh melakukan solat pada hari tersebut. La hawla wa la quwwata illa billah. Bukan khusyuk ni bayangkan Allah betul, takut dengan bayangan tu, takut dengan bayangan tu. Itu bukan khusyuk. Itu tipu daya daripada syaitan. Maka ilmu itu penting dalam kita amal, dalam kita beriman. Dan apabila amal tidak didasari oleh iman, pasti amal itu akan tertolak. Lihat bagaimana Syekh Daud, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah qaddasallahu sirrah, yang mana apabila beliau tidak ditipu oleh syaitan, berjaya mengalahkan syaitan, kata syaitan, aku telah menipu 70 ahli ibadah. Sebelum ini 70 ahli ibadah sehingga berlaku syirik. 70 orang ahli ibadah tapi ibadahnya tak betul, imannya tak betul. Maka datang iblis, datang syaitan, lalu iblis berkata, akulah Tuhanmu. Hari ini apa yang aku haramkan telah jadi halal buatmu. Apa yang wajib telah tidak wajib buatmu. Maka 70 ahli ibadah ni mengaku iblis itu Tuhan, lalu mereka pun buat apa yang haram kerana menyangka bahawasanya Tuhan telah menghalalkan apa yang haram sebelum ni. Kerana mereka meyakini iblis itu Tuhan. Mereka meyakini cahaya yang muncul tiba-tiba itu adalah Tuhan. Sedangkan Abdul Qadir Al-Jilani kata apa? Nyah engkau wahai iblis. Nyah engkau wahai iblis. Maka iblis kata, ghalabtani bi'ilmika ya Abdul Qadir. Engkau telah kalahkan aku dengan ilmu engkau wahai Abdul Qadir. Sedangkan mereka yang 70 sebelum ni mereka jahil. Maka hati-hati dalam ibadah kita, dalam keimanan kita, jika tidak didasari oleh ilmu, maka apa yang kita nak jawab nanti di hari akhirat apabila kita dipersoalkan, sedangkan kita ada banyak masa, ada banyak ruang untuk menuntut ilmu. Kalau sekarang dengan online-nya, walaupun kita tidak dapat sepenuhnya barakah majlis ilmu itu apabila kita buat online, tapi sekurang-kurangnya kita dapat ilmu itu. Tetapi muslimin dan muslimat dalam hati Allah, beramai lagi yang masih gagal lagi untuk menyediakan diri dia ruang untuk dia menuntut ilmu, membebaskan diri pada kejahilan. Bahkan lebih suka buat komen-komen dalam Facebook pada masalah-masalah agama tanpa didasari oleh ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan, wal'iyadzubillahi ta'ala. Maka faham kita di sini bahawasanya iman itu adalah syarat kepada diterimanya amalan soleh. Apa dalilnya? Tadi kita dah sebut dah dalil. Antaranya dalam surah Al-As. Antaranya bukan dalil tetapi ia perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Begitu juga dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha. Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha. Barang siapa yang mengerjakan amalan soleh daripada kalangan lelaki dan juga perempuan, kemudian Allah Ta'ala letakkan syarat. Ini syarat ni. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Maknanya syarat amal soleh itu diterima sama ada daripada orang lelaki maupun daripada orang perempuan. Wa huwa mu'min, syarat dia adalah dia beriman. Kalau tak beriman tidak diterima amalan. Maka apa hasil kesan dia? Faulaika yadkhulunal jannah. Nak masuk syurga mesti beriman. Tadi dalam kuliah maghrib, sebelum kuliah ni, dalam kuliah maghrib kita ana ada bacakan daripada hadis Bukhari daripada Mukhtasar Ibn Abi Jamrah tentang masalah apabila di hari akhirat, apabila ada mukmin-mukmin yang diazab di dalam api neraka sehingga keluar manusia mukmin yang terakhir, yang beriman, yang terakhir, yang diazab dalam api neraka, dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga. Walaupun keadaannya dimasukkan dalam api neraka, kemudian dikeluarkan daripada api neraka masuk dalam syurga, sekurang-kurang dia tidak kekal dalam api neraka. Orang beriman, orang beriman, kerana orang beriman ya, apabila dimasukkan dalam api neraka, tetap juga akan dikeluarkan daripada api neraka dan masuk dalam syurga Allah. Maka apa yang menjadikan dia keluar daripada api neraka dan masuk syurga? Iman dia. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, apabila seorang itu mati dalam keadaan beriman, atau mati dengan kalimah la ilaha illallah, kalimat terakhir kematian dia adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Bila kita sebut mati dalam keadaan kalimah la ilaha illallah, bukan makna kalimah la ilaha illallah tu dia sebut pada lidahnya. Ada orang mati tak sempat sebut pun la ilaha illallah, dah dicabut nyawanya. Orang yang mati baghtah, orang yang mati aksiden dan sebagainya, orang yang mati lemas.
Sebelum terjun masuk dalam air, mana nak mengucap? Masuk dalam air tiba-tiba lemas. Waktu lemas mana sempat nak mengucap? Tapi sebab kefahaman kita, kefahaman drama Melayu. Itu masalah ni. Orang Melayu ni dia tunjuk dalam drama. Nak mati tu, ngucap mak tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan itu maksud Nabi SAW. Kalau dapat ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum mati itu, baiklah. Tetapi bukan makna orang yang tak mengucap, tak sebut dengan lidah sebelum kematian dia maknanya mati dalam su'ul khatimah. Bukan kefahaman yang seperti itu. Maksud Nabi SAW, apabila ada iman dalam hati, akhir kematian dia, waktu mati tu, dia ada iman dalam hati dia. La ilaha illallah dengan makna la ilaha illallah yang benar, Muhammadur Rasulullah yang benar. Walaupun dia ni ahli maksiat, walaupun dia ni ahli kabair, walaupun dia ni ahli yang suka buat dosa besar, dakhalal jannah. Pasti dia akan masuk dalam syurga. Walaupun dia mungkin diazab terlebih dahulu kerana banyak dosa. Itu makna daripada perkataan Nabi SAW. Bukan makna kalau orang mati tak sempat mengucap itu su'ul khatimah. Berapa ramai orang-orang yang jahil menyangkakan bahawasanya kalau mati tak mengucap, ini mesti su'ul khatimah, ini mesti mati buruk. Bukan begitu. Apa yang dimaksud oleh Nabi SAW ialah keimanan dalam hati. Maka apabila seorang itu mati dalam keadaan iman, maka of course insya-Allah dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun jika dia diazab di hari akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Orang yang beriman dan beramal soleh. Tadi kita cerita tu keadaan orang beriman tapi tidak beramal soleh. Kerana dalam surah Al-As Allah Ta'ala berfirman, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Kalau dia beriman tapi tak beramal soleh, boleh jadi masuk syurga, dia akan masuk syurga kerana dia beriman. Boleh jadi dia diazab dalam neraka terlebih dahulu. Tapi ayat yang kita bacakan dalam surah An-Nisa ni, ayat ni menunjukkan orang yang beriman dan beramal soleh, dia tidak akan diazab sedikit pun oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala berjanji, ini janji Allah, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Dia tidak akan diazab sedikit pun. Naqir ni apa? Naqir ni dia adalah satu juzuk yang kecil pada biji tamar. Ada biji tamar. Okay, pada biji tamar. Naqir ni ada, dia kecil sangat. Naqir ni yang ada pada biji tamar. Bila Allah Ta'ala firman naqir, maknanya sikit pun tidak akan diazab. Kerana api neraka ni walaupun sedikit, Masya Allah, pasti akan merasa azab api neraka ni, azab yang pedih. Tak usah ke api neraka lah, kalau kita kat dunia masuk selumbar dekat jari pun, boleh demam badan. Boleh demam badan selumbar. Sekecil selumbar itu pun kita tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala di hari akhirat jika kita beriman dan beramal soleh. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa yang pengarang nak sampaikan di sini ialah seseorang itu wajib terlebih dahulu dia beriman. Dan kita pula yang mengaji, yang menuntut sedikit secebis daripada ilmu Allah Ta'ala ini, ilmu akidah ini, kita jangan lupa untuk sampaikan perkara yang betul ini kepada orang-orang sekeliling kita, kepada orang-orang terdekat kita. Ajak mereka, ajarkan mereka iman kepada Allah, ajarkan mereka sekurang-kurang akidah itu terlebih dahulu. Ajak mereka ke majlis ilmu. Jangan kita rasa diri kita selesa pada sekarang ini. Kerana manusia itu sifatnya panjang angan-angan. Bila kita berada dalam keadaan yang terlalu selesa, tak nak pergi mengaji, tak nak pergi majlis ilmu, kita kena mujahadah dengan hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita ni macam baby. Lagi kita biar, lagilah dia seronok. Lagi kita biar, lagi dia seronok. Maka kita kena buat mujahadah. Bila buat mujahadah, kena lawan lah. Bila kita lawan, biasalah syaitan, dia akan suruh kita seronok. Jadi kita akan fikirkan, keseronokan yang bakal hilang jika kita pergi majlis ilmu. Ini masalah ni. Ini masalah. Saya pesan pada diri saya dan juga diri antum sekalian, apabila ada perkara-perkara seperti ini, maka ingatlah, syaitan dia memang tak suka orang buat kebaikan. Bila kita fikirkan keseronokan yang kita bakal hilang jika kita pergi majlis ilmu, maka di situlah bermulanya kita ditipu daya. Kita rasa, kalau aku pergi majlis ilmu hujung minggu nanti aku tak dapatlah nak pergi berlibur, tak dapatlah nak pergi sana, tak dapatlah pergi sini. Sedangkan Allah Ta'ala kurniakan masa yang banyak untuk kita, tetapi kita tidak menggunakannya pada perkara kebaikan.
Maka di sini saya sampaikan apa yang disampaikan oleh pihak Baitus Saadah. Sekarang kita ada lagi pendaftaran program. Pendaftaran program Pondok Sabtu yang mana diadakan pada setiap Sabtu 10 pagi hingga 4 petang. Program tu ada beberapa peringkat. Peringkat awalnya tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan yurannya tak adalah mahal pun, bawah 150 je untuk setiap minggu, 4 minggu setiap Sabtu. Dan bagi yang ada anak kecil, dia boleh bawa anak kecil dia dan letak di pusat jagaan di Baitus Saadah juga, di bawah Baitus Saadah juga, yang mana anak yang boleh belajar, yang berumur mumayyiz akan diajar. Ada ustaz-ustaz atau ustazah yang disediakan untuk mengajarkan anak-anak ini silibus sekolah rendah, untuk mengajarkan mereka ilmu akidah dan sebagainya dalam tempoh tu, sementara ayahnya sedang belajar dan ibunya sedang belajar di Baitus Saadah. Kita ada dewan yang selesa, kita ada ruang kelas yang selesa, ada aircon dan sebagainya. Dan kemudiannya anak-anak ni akan diajar. Bagi anak-anak kecil yang peringkat bayi, toddlers, juga akan dijaga. Dan anak-anak ini bayarannya serendah RM15 satu kepala. RM15 satu kepala ni masuk wayang pun tak lepas. Tapi bila kita bawa anak kita pergi majlis ilmu, kita akan besarkan anak kita dengan bi'ah majlis ilmu. Sekurang-kurang nanti one day kita akan nampak barakah majlis ilmu itu pada anak-anak kita, insya-Allah. Maka didik anak kita mengenal Allah daripada kecil lagi, supaya mereka tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita rasa ala nanti ini, nanti itu, nanti banyak. Kita bila kita nak spend duit pada agama ni, kita pejam mata. Kalau perkara dunia pun kita boleh pejam mata bila kita spend duit, tukar spoiler kereta, tukar rim kereta, makan dekat hotel dan sebagainya. Maka dalam bab agama terlebih-lebih lagi, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan agama, hendaklah diingat bahawasanya pahalanya lebih besar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan memuji mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka untuk agamanya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW juga bersabda, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Afdal amalan ialah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka amalan ni tak ada apa yang lebih baik. Melainkan beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lepas tu barulah datang lepas tu baru datang amal-amal yang lain. Setelah kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya berpesan sekali lagi, jangan lupa untuk kita sentiasa meluangkan masa-masa yang berharga, masa-masa yang emas ini untuk kita menuntut ilmu. Walaupun perkara tersebut diulang-ulang. Kita hari-hari makan, ulang-ulang makan, tak pernah boring pun makan. Maka makanan rohani pun begitu juga. Bila kita ulang-ulang, kita takkan pernah bosan. Mana ada orang makan nasi ayam sekali seumur hidup. Dia makan nasi ayam mesti seminggu ada teringin nasi ayam. 2 minggu teringin nasi ayam. 3 minggu teringin rojak. Lepas tu bulan depan ulang balik benda yang sama. Dia tak pernah bosan daripada makan. Maka jangan kita bosan dengan majlis ilmu. Yang lebih-lebih penting lagi majlis yang menjadi makanan rohani kita. Baik, kita sambung pada soalan seterusnya. Kata pengarang soalan 49. Ma ma'na qawlihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Surat Al-Qasas. Qala al-Imam al-Bukhari fi qawlihi ta'ala illa wajha ay illa mulkahu. Wa qala al-Imam Sufyan al-Thawri illa wajha ay illa ma urida bihi wajhullahi ay al-a'mal as-salihah. Baik, kata pengarang, apakah makna firman Allah Ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Di sini pergi kepada masalah takwil yang kita bincang minggu lepas. Takwil minggu lepas, yang kita bincang tentang masalah takwil. Yang mana kita tahu bahawasanya takwil ni ada dua. Sama ada dia takwil ijmali seperti para salafus soleh. Apabila mereka berinteraksi dengan ayat ini, mereka akan kata Allah Ta'ala bersifat dengan wajah contohnya. Tetapi wajah itu bukan makna muka, bukan makna anggota. Kama yaliqu bihi, sebagaimana yang layak baginya. Maknanya
pada salafus soleh, mereka menafikan tashbih, menafikan kaifiyah. Mereka tak kata Allah ada muka, tapi muka tak sama macam makhluk. Bukan. Mereka kata Allah sifat dengan wajah. Wajah dalam bahasa Arab tidak semestinya makna muka. Kerana kita dah bincang pada sesi yang lalu, pada sesi yang lepas, wajah ni kadang-kadang datang dengan makna kiblat, kadang-kadang datang dengan makna redha. Maka dalam ayat ini, pengarang mendatangkan takwil daripada salafus soleh. Imam Bukhari salaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri salaf. Ini menunjukkan bahawasanya pada salafus soleh juga mereka melakukan takwil tafsili. Takwil tafsili ni takwil terperinci. Wajah kat sini makna dia apa? Maka kata Imam Bukhari, maknanya ialah yang kuat. Pendapat Imam Bukhari, yang pada pandangan Imam Bukhari inilah makna yang kuat, yang sesuai dengan ayat ini. Kata Imam Bukhari, illa wajhah, maksudnya ialah illa mulkah, kecuali kekuasaannya. Sifat mulk Allah Subhanahu wa taala, sifat al-mulk Allah tidak akan binasa. Kekuasaan Allah tidak akan binasa. Walaupun perkara-perkara di alam ini binasa, tetapi kekuasaan Allah tidak binasa. Itu makna setiap sesuatu akan binasa kecuali kekuasaannya. Kullu syai'in halik, setiap sesuatu pasti akan binasa kecuali kekuasaannya. Bukan kecuali mukanya. Kalau golongan mujassimah, musyabbihah, mereka kata Allah ada muka, ada tangan, ada kaki. Kemudian kalau mereka berinteraksi dengan ayat ini, maka mereka boleh jadi mereka akan memahami ataupun mereka akan tertolak dengan ayat ini sendiri. Takkan mereka nak kata kullu syai'in halikun illa wajhah, maksudnya semua benda binasa, tangan kaki Allah binasa, yang tinggal muka Allah aje. Takkan dia nak faham macam tu? Wal iyad billah. Takkan Allah tinggal muka je? Wal iyad billah. Ini mustahil. Maka makna setiap sesuatu akan binasa illa wajhah, maknanya illa mulkah. Ini adalah takwilan, tafsiran daripada Imam Bukhari. Adapun Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebut bahawasanya illa wajhah, maksudnya kecuali sesuatu yang bertujuan untuk mendapat redha Allah, iaitu amal soleh. Ini yang kita sebut takwil wajah yang sebelum ni. Dalam pengajian sebelum ni kita kata wajah dengan makna redha. Jadi bila kita sebut setiap sesuatu akan binasa daripada amalan-amalan yang tidak mendapat redha Allah, dan yang akan kekal, adalah amalan-amalan soleh yang diharapkannya mendapat redha Allah. Maksudnya amalan soleh yang kita lakukan yang bertujuan mendapat redha makhluk, pujian makhluk, itu tidak akan masuk dalam akaun kita di hari akhirat kelak. Yang masuk dalam akaun kita ialah apa yang kita amal soleh yang betul, yang didasari dengan iman yang betul, dan kemudiannya amalan ini akan kekal dibawa ke hari akhirat dan akan ditimbang di neraca amalan kita kelak. Itu tafsiran daripada Sufyan Ats-Tsauri. Adapun tafsiran Imam Bukhari berlainan sedikit. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Dan dua-dua salafus soleh. Dua-dua adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka makna wajah sini bukan makna muka. Kita pergi pada soalan 50. Kata pengarang, ma ma'na qawlihi ta'ala aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard. Surat Al-Mulk. قال المفسر الفخر الرازي في تفسيره وأبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط المراد بمن في السماء الملائكة وليس المراد أن الله ساكن في السماء. Kata pengarang, apakah makna firman Allah amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard dalam surah Al-Mulk yang kita baca setiap lepas solat Isyak. Kebanyakan daripada kita baca lepas solat Isyak surah Al-Mulk. Kalau kita tengok terjemahan kadang-kadang di Malaysia ni, terjemahan dia tak apa, amintum man fis sama', adakah kamu tidak beriman kepada Tuhan yang berada di langit? Wal iyad billah. Ini adalah terjemahan yang salah, totally wrong, totally salah. Totally salah. Maksud amintum man fis sama' ini ialah para malaikat. Ini ambil daripada tafsiran siapa? Tafsiran para ulama ahli sunnah. Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ar-Razi, dan juga Abu Hayyan Al-Andalusi, dan juga mufassirin yang lain menyebut di dalam kitab-kitab tafsir mereka, antaranya Bahrul Muhit, menyebut al-muradu biman fis sama'il malaikah. Makna daripada man fis sama' ini adalah al-malaikah.
Kerana apa Allah Ta'ala berfirman seperti ini? Ayat ini, amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Iaitu ia menunjukkan ayat ini untuk mencabar golongan musyrikin, peringatkan kepada mereka, apakah kamu mahu menjadi seperti golongan yang dibinasakan Allah daripada kaum Lut. Daripada kaum Lut. Kaum Lut iaitu Nabi Lut alaihissalam, kaumnya LGBT. Kan? Kaumnya LGBT. Kaum Lut ni mereka melakukan maksiat pada Allah terang-terangan. Hatta malaikat yang menyerupai manusia pun mereka nak liwat. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Maka kaum Lut ini diriwayatkan Jibril alaihissalam marah sangat dengan kaum Lut ni. Jibril alaihissalam, malaikat, mana tempat Jibril di langit? Tempat Jibril di langit, tempat para malaikat di langit. Ada sebahagian malaikat turun ke bumi atas perintah Allah untuk menjalankan urusan. Sebagaimana firman Allah, fal mudabbirati amra. Maka Jibril alaihissalam melihat keadaan kaum Lut yang melakukan maksiat terang-terangan ni, LGBT ni, meliwat ikut suka, buat lesbian ikut suka, wal'iyadzubillah. Ini kembali berulang pada zaman kita sekarang. Maksiat terbuka, konsert terbuka, liwat terbuka, LGBT terbuka. Orang dah tak ada segan silu dah sekarang. Perempuan berjalan dua, seorang tomboy, seorang ni bercium, berpegang tangan. Wal'iyadzubillah. Lelaki pun sama juga yang meliwat, wal'iyadzubillah. Maka Jibril alaihissalam apabila melihat keadaan kaum Lut ini, Masya Allah, dia marah. Bila Jibril marah, dia minta pada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk binasakan kaum Lut ini. Jibril AS minta pada Allah, izinkan aku binasakan kaum Lut ini. Maka Allah Ta'ala mengizinkan Jibril AS untuk membinasakan kaum Lut. Jibril berada di mana? Di langit. Maka ayat ini menyebut tentang apakah kamu tidak takut malaikat yang berada di langit, yang mana apabila mereka ini membolak-balikkan bumi ini, membolakkan balik bumi ini sehingga bergegar bumi ini, sehingga hancur, maka Jibril alaihissalam diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk menghancurkan kaum Lut. Bagaimana cara Jibril alaihissalam menghancurkan Lut? Jibril alaihissalam masukkan satu daripada sayapnya, masuk ke dalam bumi, lalu Jibril angkat bahagian kaum Lut di muka bumi ini yang ada padanya kaum-kaum yang melakukan liwat ni. Jibril angkat sampai hampir ke langit yang pertama. Daripada bumi ni ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Jibril angkat, Jibril terbalikkan bumi yang diangkat oleh sayapnya tu, diterbalikkan, dihempas. Binasa kaum Lut. Maka apabila kita tahu kisah ni, maka Allah Ta'ala berfirman, a'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kamu tak takut ke? Kan? Ertinya, maksudnya kamu tak takut ke dengan malaikat? Yang mana jika mereka ini diizinkan Allah, diperintahkan Allah untuk membinasakan kamu di muka bumi ini, pasti kamu akan binasa. Bukan makna ayat ni, amintum man fis sama, Allah berada di langit. Ini adalah mustahil kerana tafsirannya bukan bermakna Allah yang berada di langit. Ini disebut oleh para ulama ahli sunnah dalam kitab-kitab tafsir mereka. Maka yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah bahawa Allah berada di langit atau mendiami langit. Kemudian soalan seterusnya yang terakhir daripada kitab Aqidatul Muslimin, kata pengarang, ma ma'na qawlihi ta'ala was-samaa'a banaynaha bi'aidin, surat Adz-Dzariyat. Qala Ibn Abbas bi'aidin ay biqudratin wa laysa al-maqsudu bil yadi huna al-yad al-jarihata allati lana fa inna Allah munazzahun an dhalik. Kata pengarang, apakah makna firman Allah was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Apakah makna ayat ini? Maksud ayat ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dinukilkan
dinukilkan perkataan Ibnu Abbas, Abdullah Ibn Abbas. Siapa Abdullah Ibn Abbas ni? Orang yang Nabi doakan kepadanya kefahaman Al-Quran dan takwil Al-Quran. Faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Fahamkan, ya Allah berikan kefahaman padanya agama dan juga berikan kefahaman padanya tentang takwil Al-Quran yang kita bincang pada minggu lepas. Bahawasanya ada puak-puak yang mengharamkan takwil, maka kita katakan kalaulah takwil itu haram, kenapa Nabi doakan Ibn Abbas supaya dapat kefahaman takwil? Maka Ibn Abbas mentakwilkan bi'aidin dekat sini bukan dengan makna tangan-tangan. Golongan Mujassimah mereka kata bi'aidin Allah bina alam ini dengan tangannya, jarihah dengan anggota. Wal'iyadu billah. Ibn Abbas kata apa? Ai bi qudratin, iaitu dengan sifat kudrahnya. Itu Allah Ta'ala berkuasa menciptakan, dan Allah Ta'ala menciptakan tidak berhajat pada anggota, tidak disibukkan sesuatu dengan sesuatu. Macam dalam kitab Aqidatul Mursyidah menyebut la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Dia tidak disibukkan dengan suatu penciptaan dengan suatu penciptaan yang lain. Kita kalau tengah masak, mana nak tukar pampers baby? Kita kalau tengah bawa kereta, mana pula kita nak berniaga? Kita tak boleh buat banyak pekerjaan dalam sesuatu kerana kita makhluk. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sesuatu itu semudah sebutan kun, yang kita dah tafsirkan, yang kita dah sebut dalam surah Yasin, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maksudnya penciptaan bagi Allah itu semudah bagi kita menyebut sebutan kun. Dan mudah bagi kita sebut kun, mudah. Lebih mudah lagi daripada itu Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Bukan Allah Ta'ala cipta makhluk dengan tangan, macam kita masak, macam kita tukar pampers anak, macam kita berniaga. Bukan. Allah Ta'ala menciptakan alam ini semudah sebutan kun saja. Jadilah alam ini biqudratin, dengan sifat kudrahnya. Maka maksud aidin dekat sini bukan maksud tangan-tangan. Oleh itu yang dimaksud, kalau orang yang meyakini Tuhan bertangan banyak, itu akan jadi seperti golongan Hindu. Golongan Hindu yang bina berhala, bila mereka fikir, kalau Tuhan ada dua tangan, nanti tengah buat ni, tak boleh buat ni. Dia ciptalah dia punya berhala tu banyak tangan. Lepas tu golongan Hindu dia ada berhala yang banyak tangan, sampai berapa belah tangan tu. Konon-kononnya kalau banyak tangan ni, maka tak sibuk lah. Wal'iyadzubillah. Itu kefahaman golongan Mujassim. Itu kefahaman umat Islam. Umat Islam memahami bahawa Allah bukan mencipta dengan anggota. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Berlakunya asar kudrah itu, kesan daripada kudrah itu, maka berlakulah penciptaan makhluk. Semudah sebutan kun, dalam surah Yasin menyebut semudah sebutan kun. Mudah bagi Allah mencipta. Bukan Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala sebut kun. Bukan. Dan kalau difahami seperti itu juga salah. Maka apa lagi nak faham Tuhan itu mencipta menggunakan tangan. Tadi dalam Yasin kata sebutan kun bagi golongan Mujassimah. Kalau Mujassimah berkata Allah Ta'ala cipta dengan tangan-tangan, maka kita katakan bagaimana kamu nak berinteraksi dengan ayat Al-Quran, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala mencipta menyebut kun. Kalau kefahaman kamu, kefahaman kita, Allah bukan mencipta dengan sebut kun. Kefahaman kita juga bukan Allah Ta'ala mencipta menggunakan tangan. Kefahaman kita ialah Allah Ta'ala mencipta dengan kudrahnya, dengan sifat kudrahnya, semudah sebutan kun. Ayat Al-Quran ni digabung kefahamannya. Maka kita ahli sunnah, kita gabung kefahaman. Jadi kita faham Allah Ta'ala mudah bagi dia mencipta dengan sifat kudrahnya. Dia menciptakan sesuatu tanpa berhajat kepada anggota. Semudah sebutan kun bagi kita. Bila kita sebut kun mudah, semudah itu, maka mereka akan terbungkam. Kerana apa? Kerana kalau mereka nak gabung ayat ni dengan kefahaman tajsim, kefahaman jisim, tashbih, nyamakan Allah dengan makhluk, maka mereka akan jam kepala dia. Dalam surah Yasin kalau literal makna dia, Allah cipta, Allah sebut kun, dia jadilah. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala cipta guna tangan pula. Pening akidah dia. Kerana menafsirkan ayat secara literal. Adapun kita bukan menafsirkan. Ulama ahli sunnah menafsirkan bahawasanya bukan makna itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah mencipta dengan tangan-tangan, Allah Ta'ala mencipta dengan sebutan kun. Tidak. Allah Ta'ala mencipta dengan sifat kudrahnya. Dia menciptakan makhluknya dengan sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak berhajat kepada anggota-anggota badan. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah,
kita dah sampai pada pengakhiran kitab Aqidatul Muslimin, dan bagi sesiapa yang mengikuti pengajian ini daripada awal hingga akhir dan mencatat dobit-dobitnya, mencatat syarahan-syarahannya, maka alhamdulillah, sebagaimana yang saya riwayatkan daripada guru saya, dua orang guru saya membaca Aqidah Muslimin ini. Yang pertama daripada Syekh Muhammad Osman Al-Falastini, Dr. Muhammad Osman Al-Falastini daripada Palestin, datang ke Malaysia bacakan kitab ni. Dan guru yang kedua ialah yang ada di Malaysia sekarang, Syekh Dr. Omar Kalash hafizahumullah, kedua-duanya hafizahumullah. Maka bersambunglah periwayatannya dengan sanad yang muttasil kepada pengarang kitab, insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair, wallahu ta'ala a'lamu ahkam. InsyaAllah next week kita akan mula dengan kitab lain. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat. Sebelum kita tutup, ada soalan ke yang berkaitan? Kalau tak ada, alhamdulillah. Kita doa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lana wa limashayikhina wa jazihim 'anna khaira wa lil mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu hadapan saya akan bincang dengan Ustaz apa kita nak bawa. InsyaAllah kalau ada PDF, saya akan masukkan dalam grup nanti PDF dia, jadi tuan-tuan boleh boleh photostat ataupun boleh print lah ya, insyaAllah. Jadi saya bincang dulu dengan Ustaz macam mana, dan juga dengan sahabat-sahabat saya dari Uswah kita nak bawa kitab apa, dan kemudian saya akan kalau kita kena beli kitab, belilah. Kalau tak boleh beli kitab pun saya cuba dapatkan PDF untuk kita print insyaAllah. Jadi harap sahabat semua turut istiqamah lah kita mengaji ni insyaAllah ya, supaya kita jangan setakat ni lah. Kita sekarang ni level asas, so sekarang ni kita pergi next level. Mudah-mudahan kita terus dah mendapat kefahaman insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz dan Tuan Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz.